Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada 3.2, punca kuasa 3. Apa yang awak dapat menentukan punca kuasa 3 satu nombor tanpa menggunakan alat teknologi? Seterusnya, menentukan punca kuasa 3 satu nombor dengan menggunakan alat teknologi. So, apa alat teknologi tersebut? Ya, semestinya kalkulator. Baik, kita tengok kepada bahagian pertama. Bagaimanakah anda menggunakan punca kuasa 3, menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator? Okey. So, kalau dekat sini, punca kuasa 3 bagi 64, apakah maksud dia? Okey, macam saya telah bincangkan sebelum ini, kuasa 3 adalah berkaitan dengan kubus, iaitu 3 dimensi bagi satu kubus mempertimbangkan panjang sisinya, panjang lebar dan juga tingginya. Okey, jadi 64 ini adalah isi padunya. Bila dia kata mencari punca, bermaksud dia tanya berapakah panjang sisi bagi setiap kubus ini. Okey, kamu tahu kubus nilai sisinya adalah sentiasa sama. Panjang iaitu lebar, panjang dan tingginya adalah sama. Jadi berapa darab berapa sama dengan 64. Kalau awak hafal sifir, awak akan senang dapat. So, awak tahu 4 darab 4 darab 4. Awak akan dapat 64. Punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan punca kuasa 3 bagi 4 darab 4 darab 4. Di mana 4 darab 4 darab 4 ini juga boleh ditulis sebagai 4 kuasa 3. Okey. Sebagaimana mencari punca kuasa 3 bagi 4 kuasa 3. So, jawapan dia ialah 4 sahaja. Kita boleh apa? Kita boleh potongkan simbol punca kuasa dengan kuasa 3 ni. So, tinggallah 4 sahaja jawapan akhirnya. Tetapi jika awak tak hafal, cikgu, kalau nombor kecil bolehlah saya nak agak-agak cikgu. Nombor besar macam mana? Okey, tak ada masalah. Untuk nombor besar, macam hari tu kita gunakan pembahagian pokok. Faktor perdana dia. So, 216 bahagi dengan 2. Awak akan dapat berapa? 108. Okey, kita bahagi lagi dengan 2 sebab nombor genap kita bahagi dengan 2. So, 108 kita akan dapat 5 dan 4. 54. Genap lagi, bahagi lagi dengan 2. Bahagi dengan 2 kita akan dapat berapa? 27. Adakah 27 nombor genap? Tak, nombor ganjil kan? Jadi nombor ganjil kita try. Okey, 27 ada dalam sifar 3. Jadi kita bahagi 3. 27 bahagi 3 dapat 9. 9 boleh bahagi dengan berapa? Bahagi lagi dengan 3. Dapat berapa? Dapat 3. Dapat macam ni nak buat apa pula? Bermaksud, kamu kena cari 3 kumpulan yang adil, kan? Kalau kuasa 2, 2 kumpulan yang adil. Kalau kuasa 3, kita kena cari 3 kumpulan yang adil. So, 2 dia ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, 2. Jadi, masukkan setiap satu kumpulan. 2 kat depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Okey, 3 pula. 3 ada berapa? 3 pun ada 3. 1, 2, 3. Jadi kita masukkan juga 3 di hadapan, 3 di tengah dan juga 3 di belakang. Adakah jawapan 23? Tidak. Mesti ada operasi apa di tengah-tengah? Ya, operasi darab. So, 2 darab 3. 2 darab 3.
Kumpulan belakang pun 2 darab 3. Di sini ada simbol punca kuasa 3. Jadi awak jangan lupa untuk letakkan simbol punca kuasa 3 juga di sini. So, 2 darab 3 sama dengan berapa? 6. 6 ada berapa kali? 1, 2, 3. So, boleh tulis sebagai 6 kuasa 3. Berapakah punca kuasa 3 bagi 6 kuasa 3? Ya, samalah macam 4 tadi. Kita boleh mansuhkan punca kuasa 3 dengan kuasa 3. Jawapannya tinggal 6. So, macam itulah cara untuk awak tentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Baik, konsep yang sama juga kita gunakan jika dia ialah pecahan punca kuasa 3 bagi pecahan. Contoh di sini 27 dengan 25, kita boleh buat asing-asing. Punca kuasa 3 bagi 27 yang berada di atas. Juga punca kuasa 3 bagi nombor yang berada di bawah, iaitu kita boleh buat asing-asing macam ni, alternatif lain kan. Sama ada awak boleh terdapat direct atau awak buat satu atas, bawah, bawah. Sama konsep macam tadi, berapa darab berapa sama dengan 27. 3 darab 3 darab 3. So, boleh juga ditulis sebagai 3 kuasa 3. Kalau bawah, 5 darab 5 darab 5, iaitu 5 kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi kedua-dua nombor ini. Macam mana? Samalah, kita boleh mansuhkan. So, jawapan akhir ialah 3/5 ditulis sekali sahaja. Jika awak tak hafal, awak boleh guna apa? Guna gambar rajah pokok tadi. Okey. 81, 192 ada negatif dekat sini. Bila ada negatif bagi punca kuasa 3, jawapan akhir awak pun mesti ada negatif. Okey? So, 81 dengan 192 kita boleh kecilkan guna sifir 3. So, kalau dia boleh dikecilkan, kita kecilkan dahulu. 81 bahagi 3, kita kecilkan. So, awak akan dapat 27. Kita terus kat sebelah lah ya. Okey. Awak akan dapat 27. Okey, yang bawah. Kita kecilkan. Guna sifir 3, iaitu bahagi dengan 3. Kita akan dapat 64. Okey? 64. Awak punca kuasa 3 jangan lupa. Masih ada simbol punca kuasa 3. Okey, tadi awak dah kira dah. Kalau 27, atasnya ialah 3. Bawahnya ialah 64 ialah 4. Sebenarnya kalau awak nak tahu, dalam soalan awak, nombor itu akan sentiasa berulang-ulang. Okey, kita juga boleh tulis begini 3/4 kurungan kuasa 3 berada di luar kurungan. Bermaksud pecahan itu kuasa 3. Ada 3 kali pecahan didarabkan. Okey, ada punca kuasa 3 di luar. So, jawapan hanya tulis sekali sahaja. Berapa jawapan dia? 3/4. Pandai. Okey. So, kalau nombor... ni soalan nombor 3 Soalan seterusnya, kita ada pecahan bercampur. Apa nak buat? Mesti jadikan dia nombor pecahan tak wajar. Sebab apa? Sebab kita nak cari atas dan bawah. Nombor apa yang boleh dapatkan atas dan bawah? Punca kuasa 3 dia. Okey, 8 kali 3, 24. 24 tambah 3 ialah 27. 27 per 8. Tengok. Nombor yang sama kan dia ulang-ulang saja nombor dia. So, 27 punca kuasa 3 bagi 27 apa? 3. So, 8 lebih kecil. Jadi, mestilah 2. Macam nak buat? Bracketkan dia. Oh, sorry kat sini tadi ada negatif. Lupa pula saya. So, di sini pun ada negatif. Okay. So, di sini ialah 3/2 kuasa 3 punca kuasa 3 bagi 3/2 kuasa
3. Jadi jawapannya ialah 3/2. Boleh tak awak tinggalkan begini sahaja? Jadikanlah dia nombor bercampur kerana soalan asal masih dalam bentuk nombor bercampur. Jadi 1/2. Okey? So, semudah itu sahaja. Yang penting awak tahu cara nak cari. Yang lagi bagus kalau awak hafal. Baik, sekarang kita nak tengok nombor perpuluhan pula. Macam mana nak buat? Okey, punca kuasa 3 bagi 0.027. Bila dia ialah 3 tempat perpuluhan, maksudnya ada 1 perpuluhan darab dengan 1 perpuluhan. So, 27 kita tahu tadi 3 kan? So, maksud dia ialah 0.3 darab 0.3 darab dengan 0.3. Maksudnya satu tempat tu satu tempat perpuluhan. Kalau di sini ada 6, bermaksud apa yang didarabkan ialah 2 tempat perpuluhan. Kalau ada 9, sudah akan jadi 3 tempat perpuluhan. Faham So, kat sini ada 3 tempat perpuluhan, jadi dapat seorang 1. So, jawapan akhir ialah 0.3 sahaja. Ditulis sekali sahaja. Okey, boleh? Samalah dengan di sini. Ada 3 tempat perpuluhan. Untuk dapatkan 8 ialah 2 darab 2 darab 2. Jadi, ada 3 tempat perpuluhan. Kita berikan kepada seorang 1. So, 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Betul ke salah saya buat ni? Salah. Pandai. Apa salah dia? Ya, di sini ada negatif. Jadi, setiap satu ini pun ada negatif, negatif dan negatif. Bila ada negatif, mesti ada kurungan. Alamak, sempitlah pula. Okey. And then, kena ada punca kuasa 3. So, what is the final answer? Ya, jawapan akhir ialah negatif 0.2. Awak jangan jadi cuan macam saya. Tertinggal, asyik tertinggal je negatifnya kan. So, awak kena alert dengan simbol negatif tersebut. So, masih tunggu. Cara mencari punca kuasa 3 dengan menggunakan kalkulator canggih awak tu. So, keluarkan kalkulator. Macam nak guna? Contoh, punca kuasa 3 bagi 24. Okey, pertama sekali awak nampak tak di sini? Di atas punca kuasa 2 ada punca kuasa 3. So, cara nak gunakan simbol warna merah ini atau dalam kalkulator awak warna oranye, so tekan shift, punca kuasa 2 ni sudah akan jadi punca kuasa 3. Dia display sebagai punca kuasa 3. So, press the number 2, 4, tekan sama dengan. So, awak akan dapat 2.8844999141. Soalan nak minta apa? Berikan anda 2 tempat perpuluhan. Betul kepada 2 tempat perpuluhan. So, 2 tempat perpuluhan ialah 2.88 dibundarkan. So, your answer is 2.88. Settle. Right? So, kita tengok lagi seterusnya. Bagaimana mencari punca kuasa 3 bagi negatif 104.8. Again, tekan shift, tekan punca kuasa 2. Dia display as punca kuasa 3. Negatif, ini simbol negatif. Negatif 104.8. Press sama dengan. So, awak akan dapat negatif 4.714. Bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Your answer is negatif 4.71. So, negatif 4.71. Alright. So, sama juga dengan sini. Awak tekan shift. Okay. Question number 3. Shift punca kuasa 3. Negatif 1 ABC. 2 ABC. 9 sama dengan. So, awak akan dapat negatif 1.07 setelah dibundarkan. Negatif 1.07.
7.